Alhamdulillah, syukur kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Sebelum kita pergi lebih jauh, marilah sama-sama kita meneliti isi kuliah minggu lepas pada muka surat yang berwarna putih sebelah kanan. Antara perkara yang kita sentuh dalam kuliah yang lalu, ciri-ciri orang alim. Macam mana yang dikatakan seseorang itu orang alim? Dah tentulah dia ada beberapa ciri. Ada beberapa aspek yang menjadikan dia seorang yang alim. Dan kalau kita pun memenuhi ciri-ciri ini, kita pun insya-Allah jadi orang alim juga. Apakah ciri orang alim? Yang pertama, ada ilmu. Khususnya ilmu-ilmu tentang agama. Dan banyak pula ilmu dia. Bukan sekadar ada sahaja, banyak. Yang kedua, dia sudahlah ada ilmu, dia sampaikan pula ilmu yang dia ada. Kalau yang mampu mengajar, dia mengajarlah. Tapi tak semestinya. Tak semestinya mengajar, tak semestinya tulis kitab. Boleh jadi juga dia orang biasa yang dia sekadar tunjukkan contoh. Tunjukkan contoh yang baik. Ataupun dia sembang dengan orang. Dia sembang dengan orang, dia selit unsur cerita-cerita agama. Masuk juga tu. Ataupun dia menulis, ataupun dia mengedar bahan-bahan yang berkaitan dengan ilmu yang dia ada. Tak semestinya mengajar. Ada ilmu dan sampaikan pula ilmu itu kepada orang lain. Yang tu dua ciri. Ada satu lagi ciri, iaitu dia mencari ilmu-ilmu yang lain. Maksudnya dia dah tahu satu ilmu, dah kuasai dah. Dia cari pula lagi ilmu-ilmu bidang yang lain dalam jurusan agama ni. Kita pun faham lah. Dalam ilmu agama ni dia banyak sub-sub topik dia yang kecil-kecil. Kena tahu banyak benda. Jadi itulah 3 ciri orang alim. Adakah kita termasuk dalam kalangan orang alim? Kena ada ilmu dan banyak. Kena sampaikan pula ilmu kita ni dengan cara yang kita mampu. Dan yang ketiga, kena sentiasa lagi mencari ilmu. Kena tambah lagi ilmu dari semasa ke semasa. Yang inilah ciri orang alim. Kita harap kita termasuklah dalam golongan ini. Jadi dalam ilmu agama ini, sebagaimana yang kita sudah maklumi dalam pelajaran-pelajaran yang lalu, ilmu ini dia ada 2 jenis, iaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ialah ilmu yang semua orang kena belajar, mesti belajar. Kalau sengaja tak belajar, berdosa. Ilmu fardu ain. Ilmu fardu kifayah pula, kalau dalam satu-satu tempat itu dah ada orang belajar, kita tak belajar tak apa. Maksud dia dah lepas dah. Dah ada orang tolong buat, kita tak payah dah. Itu fardu kifayah. Jadi 2 jenis. Fardu ain semua mesti buat. Kalau tak buat berdosa. Ilmu fardu ain ni pula, yang utama dia ada 3. Bila kata fardu ain tadi mesti belajar. Kalau tak belajar berdosa. Apa benda yang 3 itu? Iaitu tauhid. Yang kedua, fiqh. Yang ketiga, tasawuf. Tauhid, fiqh, tasawuf, 3-3 mesti belajar. Kalau ada tak belajar salah satu, maka dia dikira berdosa. Sebab dia fardu ain. Dia tak boleh cakap orang tu dah belajar tauhid dah, kita tak payahlah kot. Dalam kampung kita ada dah orang belajar tauhid. Tak boleh. Ataupun orang tu belajar tasawuf dah. Keluarga dia dah belajar tasawuf, jadilah kita dalam kampung kita ada satu orang belajar tasawuf. Tak boleh juga. Sebab apa? Tauhid, fiqh, tasawuf ni fardu ain. Kalau sengaja kita tak belajar, dia jatuh hukum berdosa. Dia bukan fardu kifayah. Daripada tauhid, fiqh, tasawuf ni tadi dia pecah banyaklah. Ilmu Al-Quran dengan ilmu tafsirnya, dengan ilmu tajwidnya, dengan ilmu nak membacakan Quran. Bila sebut ilmu Quran, dia kena pula lah dengan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab pun ada lagi dia punya nahwu, saraf semua. Kemudian ilmu hadis dengan ilmu mustalah hadisnya, ilmu sirah, ilmu sejarah, ilmu ibadah, hukum hakam dan sebagainya. Jadi banyak. Tapi yang fardu ain tu tadi, tauhid, fiqh, tasawuf. Yang asas-asas dalam tauhid, fiqh, tasawuf mesti belajar. Kita beritahu hari itu, tauhid, fiqh, tasawuf ni seumpama tungku yang meletakkan kawah yang kita nak masak masa kenduri kahwin. Kalau tak ada salah satu tungku, tak bolehlah mendirikan kawah tu tadi. Macam itulah agama kita.
Kalau tak ada salah satu di antara tauhid, fiqh, tasawuf, kita punya agama pun dia kira tak sempurna lah, tak boleh nak berdiri. Dalam banyak-banyak ilmu agama ni pula, ada ilmu tertentu iaitu ilmu jalan ke akhirat. Ilmu jalan ke akhirat ni tak banyak. Ada 2 jenis saja. Iaitu yang pertama, ilmu mukasyafah. Yang kedua, ilmu muamalah. Mukasyafah, muamalah. Yang inilah ilmu jalan ke akhirat. Wah, sungguh pun yang lain-lain itu pelajaran agama, tapi mengikut Imam Ghazali yang tu belum lagi jalan ke akhirat. Kita belajar semayang, belum ilmu jalan ke akhirat lagi. Sebab dia berkait dengan urusan kita di dunia. Kita hafal 30 juzuk Al-Quran, dia belum lagi jalan ke akhirat, walaupun dia berkait dengan ilmu agama. Begitulah seterusnya. Jadi apa dia ilmu jalan ke akhirat? Iaitu ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah. Ilmu mukasyafah ni kita cerita dah hari tu, kita ulanglah sepintas lalu. Ilmu mukasyafah ni dia ilmu yang berkaitan dengan batin. Biasanya orang awam macam kita tak sampai nak belajar. Tapi tak apalah. Sungguh pun tak apa, dia ada had paling kurang yang kita mesti sampai. Sebab apa? Dia dinamakan ilmu fardu ain. Bila kata fardu ain ni mesti. Kalau tak belajar dia kira berdosa. Setakat mana yang paling bawah sekali? Kata Imam Al-Ghazali, paling bawah sekali, kalau tak mampu nak capai ilmu mukasyafah ini pun, yang pertama dia kena mengakui ilmu mukasyafah ni wujud. Ilmu ni memang ada. Kalau kita mengaku ilmu ni memang ada, selamat dah. Yang kedua, kita kena hormat ulama-ulama yang mahir dengan ilmu ni. Cukuplah tu. Kita tak kuasai ilmu mukasyafah pun kira okey dah. Asalkan kita mengaku ilmu ni ada dan kita hormat kepada ulama-ulama yang mahir dengan ilmu.